Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala beri pada kita taufik untuk kita tunaikan solat maghrib dengan cara yang paling dilazimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di tempat azan diazankan secara berjemaah di awal waktu. Itulah yang menjadi kelaziman yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah cara yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pada Allah Ta'ala himpunkan kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berada di masjid, di surau, yang mana ini adalah tempat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pandang dengan penuh kasih, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas muka bumi ini. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah himpunkan kita untuk berada, untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini adalah peluang yang besar yang Allah Taala buka bagi kita, untuk kita pun dapat kemuliaan, dapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita malam ni katanya saya gantilah Ustaz mana ni tak dapat datang ke? Ustaz Saleh. Al-Fadhil Ustaz Saleh kita dapat datang. Jadi saya tak tahu pelajaran apa yang kuliah Ustaz Saleh kita ni. Tafsir. Tapi malam ni saya baca hadis lah. Saya baca hadis daripada kitab Hayatus Sahabah. Jadi saya dah cerita dah. Hayatus Sahabah ni maknanya kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pilih satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita renungan kita sama-sama. Semoga Allah SWT beri taufik untuk kita faham perkara ini. Kerana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dua-dua ni tak boleh pisah. Kalau kita baca hadis, bila kata ada Nabi bersabda, Nabi bercakap kepada siapa agak-agak? Sahabatlah. Kan? Kalau kita kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maknanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu siapa? Sahabatlah. Kita ni dapat tahu hadis Nabi kerana ada sahabat sampaikan. Kan? Kalau kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, agak-agak Nabi bersabda itu depan siapa? Mestilah para sahabat Nabi. Jadi sebenarnya kehidupan para sahabat Nabi ini dia tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Bila kita cerita tentang Rasulullah, sebenarnya kita juga mencerita tentang keadaan para sahabat Nabi SAW. Jadi kehidupan para sahabat ini adalah satu kehidupan yang sangat disukai oleh Allah, sehingga Allah telah isytiharkan redha-Nya. Tidak ada satu perkara yang lebih besar daripada dapat redha Allah. Betul? Dan kita tak tahu Allah redha apa tak redha dengan kita. Saya boleh pakai sorban, saya boleh pakai jubah, saya boleh ada ridha, saya boleh simpan janggut saya, tapi tidak ada satu jaminan Allah redha ataupun tidak. Mati husnul khatimah ke su'ul khatimah wal'udzubillah pun kita tak tahu. Tidak ada jaminan. Berbeza dengan kehidupan sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup lagi, tengah hidup, belum mati lagi, tengah hidup lagi, tengah hidup ni.
ayat Quran dah turun. Maknanya wahyu Allah. Ayat Quran dah turun, dah kata Allah redha dengan kamu. Masya Allah. Hebat tu kehidupan mereka ni istimewa. Sehingga ratus ulama telah ambil inisiatif kumpulkan kehidupan mereka ni jadi kitab-kitab yang tebal-tebal. Banyak kitab. Ada Ar-Rijal Haula Rasul, lelaki-lelaki yang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia menceritakan secara biografi. Dia ambil seorang sahabat, dia akan cerita pasal sahabat tu. Dia ambil satu nama, dia cerita. Itu satu bentuk. Tapi cerita tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kitab-kitab yang macam tu. Dan antara kitab yang masyhur yang masa saya belajar universiti dulu, pensyarah tafsir saya suruh rujuk kitab tu ialah Hayatus Sahabah. Kitab Hayatus Sahabah. Tak adalah tebal sangat, tebal ni. Ini pun satu jilid. Ini baru satu jilid. Dia ada 3 jilid. Metodologi penulisan dia pula, dia bukan ambil satu nama, dia huraikan sahabat tu daripada berlahir, daripada masuk Islam sampailah meninggal. Tak. Dia bukan dalam bentuk biografi. Tetapi metod ini ialah pengarang Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Dia akan bawa mengikut tajuk. Contoh yang kita sedang baca pada pertemuan kita yang lepas, tajuk dia ataupun topik dia adalah limaza masajidu wa maza kanu yaf'aluna fiha. Kenapakah dibina masjid-masjid dan apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Fiha, di dalam masjid-masjid. Ingat masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ada 9 masjid. Bukan Masjid Nabawi sendiri je. Ada 9 masjid lain. Mana ada 8 lagi yang lain. Ada 8 lagi yang lain. Jadi masjid-masjid dibina untuk apa? Jadi pengarang bawa tajuk ni, kemudian pengarang akan bawakan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang berkenaan dengan tajuk tadi. Yang ada poin dia nak mencerita tentang apa yang berkaitan dengan tajuk. Ini cara dalam kitab Hayatus Sahabah. Dia tak cerita sahabat seorang-seorang, tak ada. Tapi dia ikut topik. Sekarang ni topik dia, topik kecil dia ni ialah berkenaan dengan kenapa masjid-masjid dibina dan apa yang para sahabat lakukan di dalamnya. Jadi insya-Allah malam ini kita petik ataupun kita pilih satu hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabarani. Akhraj At-Tabarani, Imam At-Tabarani telah mengeluarkan riwayat ini fil Awsat, di dalam kitab Al-Awsat, bi isnadin hasan, dengan sanad, dengan rantaian perawinya yang baik, yang kuat, yang elok, yang kukuh. Bila hasan ini dia boleh diterima sebagai hujjah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bi suqil Madinati. Pada satu hari Abu Hurairah, tahu kan Abu Hurairah ni? Ada yang tak tahu Abu Hurairah? Adalah tahulah sikit-sikit Ustaz. Jadi Abu Hurairah ni antara sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Walaupun dia masuk Islam lambat, dia hanya sempat dengan Rasulullah dalam 3-4 tahun sahaja sebelum wafatnya Nabi SAW. Maknanya lewatlah tu dia masuk. Tetapi dia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Antara sebabnya, selain mendapat doa yang khusus daripada Rasulullah, ialah kerana dia menjadi pelajar sepenuh masa Masjid Nabawi. Lepas masuk Islam, dia hijrah dengan keluarga dia semua ke Madinah, dan dia jadi student di Masjid Nabawi. Siang malam dia di masjid. Semua majlis Rasulullah dia ikut.
Sebab itu orang lain sibuk berniaga, sahabat-sahabat lain ada pergi berniaga, ada berladang, ada yang kerja ambil upah, ada yang dagang dan sebagainya. Tetapi Abu Hurairah ni dia tak ada. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sering kali dimasukkan dalam senarai Ahli Suffah oleh kalangan para sejarawan Islam. Sebab itu dia, nama dia tu kadang-kadang dimasukkan sebagai Ahli Suffah. Dia sebenarnya ada keluarga. Ahli Suffah ni yang dia tak ada keluarga, duduk kat masjid je. Memang duduk masjid je Ahli Suffah ni. Dia orang tak ada rumah, tak ada kerja, tak ada keluarga. Datang ke Madinah sehelai sekitar, duduk kat masjid. Jadi pelajar sepenuh masa. Abu Hurairah ni dia ada keluarga, tapi sebab selalu sangat duduk di masjid, sehingga dia ni kadang-kadang disenaraikan sebagai Ahli Suffah oleh setengah-setengah sejarawan Islam. Jadi ceritanya Abu Hurairah ni satu hari telah melalui marra bi suqil Madinah, telah melintas pasar Madinah. Pasar Madinah ni tak jauh daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak ingatlah berapa ratus meter. Tapi terbayanglah Saqifah Bani Sa'adah yang mana menjadi tempat Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khilafah semasa wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak jauh daripada situ, dia depan tu, dia sebelah tu saja. Daripada Masjid Nabawi ini, kalau kita keluar yang gate besar tu, pergi belah kiri, keluar, pergi belah kiri straight dia, kita akan jumpa. Di situ tampak asal pasar Madinah, dan sekarang kerajaan Arab Saudi hidupkan balik tempat tu. Dia buatkan pasar-pasar. Orang menjaga macam tu lah, dia macam dia buka satu medan, lepas tu masing-masing menjaga lah, buka gerai masing-masing. Jadi kalau siapa nanti dah habis COVID, dah apa ke, ada rezeki pergi haji umrah, carilah pasar Madinah tu, dan ingatkanlah kisah ni. Ingat macam mana Abu Hurairah ni satu hari dia lintas depan pasar Madinah. Wa waqafa 'alaiha. Dia pun berhenti kat situ. Dia jalan ke pasar, dia tunggu ke pasar, tengok ramai orang kat pasar. Tiba-tiba dia berhenti dan dia berkata, dia kata, ya ahlas suq, wahai warga pasar sekalian. Kan, maknanya wahai orang-orang yang ada kat pasar. Apa dia? Ma'ajazakum. Apakah yang telah merugikan kamu? Apakah yang telah menegah kamu daripada mendapat kebaikan, keuntungan? Ma'ajazakum. Jadi orang ada berniaga, orang ada membeli, semua pandang siapa pula ni. Bila tengok Abu Hurairah ni, semua orang kenal, sebab dia jadi tu guru besar. Dia menjadi ulama yang besar di kalangan para sahabat. Bila macam tu orang pun tengok, dia pun kata, qalu, orang pun tanya balik dah, wa ma dzaka ya Abu Hurairah, apa hal tu wahai Abu Hurairah? Kenapa kamu tanya macam tu? Ada apa pasal? Apa pasal tu Abu Hurairah? Macam tu lah saya jadi mahadannya. Kata Abu Hurairah, zaka mirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hauna. Dia kata kat sana harta pusaka Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Kamu duduk kat sini kat pasar ni. Orang duk ambil harta pusaka, warisan Rasulullah, mirasnya harta pusaka. Jadi daripada poin ini kita boleh faham peristiwa ini terjadi selepas wafatnya Rasulullah SAW. Ini lepas Rasulullah dah wafat, dah wafat, orang ramai pun dah kembali normal kehidupan, normal balik dah, macam kita ni kan, nak semakin normal balik dah, kan? Jadi apa jadi? Orang ni bila dengar kata harta, pening kan? Pakat pening lah semua.
Jadi kata Abu Hurairah, orang duk bagi utah pesapa Nabi SAW. Ala tadhabuna wa ta'khuduna nasibakum minhu. Kamu tak pergi ke ambil bagian kamu pula? Tidak tuntut sama bagian kamu. Kamu tak pergi lah. Repot ni, melompat lah bunyi kata-kata ni. Weh, free juga dapat kata ni kan. Harta pesaka ni harta free, betul tak? Bukan kerja kita, tiba-tiba dapat dia harta. Harta free lah. Kalau pak kita ada tim kerja dulu. Kita dapat free. Tak pasal-pasal dapat sekeping tanah. Tu lah tu. Yang pak kita dulu nak beli tanah tu, ikat pot 3 bulan, 3 tahun baru boleh beli sekeping kan. Tapi harta pesaka tak syok lah dapat harta pesaka. Tu yang orang sabuk gaduh adik-adik sebab harta pesaka lah kan. Dapat harta pesaka ni elok-elok kan. Bila dapat bagi harta habis. Nampak pula jenis tak berapa nak faham, tak berapa nak nampak kan. Hak tu dia pesan, hak ni dia pesan, hak 2-3 orang lagi dia tak sebut. Sudah. Siap kan. Dia nak mula jadi cerita. Bila dengar lagu tu, mereka ni pun kata, wa aina huwa, kat mana? Wahai Abu Hurairah, kat mana abang lah? Dia cerita saja. Qal fil masjid. Kata Abu Hurairah, kat masjid lah. Orang bunyi kat masjid. Fakhamaju sira'an. Kata tukang cerita ni, dia kata fakhamaju sira'an. Maka melompat keluar daripada pasar tadi. Sira'an, dengan cepat, dengan tergesa-gesa lompat bangkit habis ni. Menderu ni masjid. Ui, harta beri ni kan. Pergi masjid. Wa waqafa Abu Hurairah lahu. Sedangkan Abu Hurairah duduk tunggu kat dia tadi, dia duduk tunggu kat market. Dia tunggu mereka ni hatta rajam, sampailah hak mana duduk lompat dia tadi balik semula. Balik dia tanya. Bagus dia tanya. Dia tanya apa? Malakum. Hampa dapat apa? Bagus tanya tu, nampak happy elok lah. Hampa dapat apa? Jawab orang ramai tadi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qad ataina al-masjidah. Kami dah pergi lah masjid. Angkat duduk masjid, aku pergi lah, kami pun tak pergi lah masjid tadi. Fadakhalna fihi. Bukan sekadar pergi duduk jemur peluang dah. Kami masuk dalam pula. Kami masuk pula dalam masjid tu. Falam nara fihi syai'an yuqsam. Tapi wahai Abu Hurairah, kami tengok tak ada apa pun duk bagi-bagi, tak ada apa. Masjid gitulah, tak ada pun kata duk bagi barang tu, duk bagi harta ke apa, tak ada nampak pun. Bila Abu Hurairah dapat jawapan macam tu, dia tanya balik, dia balas balik. Faqala lahum Abu Hurairah. Abu Hurairah pun balas balik kat mereka ni, dia kata apa? Wa ma ra'aitum fil masjid ahad. Tak ada siapa ke kat masjid tu? Sebab dia pun kata, tak ada apa pun kat masjid. Tak ada apa, tak ada. Hang kata duk bagi harta, kata tak ada siapa, tak ada apa pun, duk bagi-bagi tu. Abu Hurairah tanya balik, tak ada orang langsung. Soalnya gitulah kalau bahasa kita ni. Adakah kamu tidak melihat sesiapa di masjid? Tak ada siapa langsung dalam tu. Qalu, dia pun jawab balik, bala ada lah. Ra'aina qauman yusallun. Kami duk tengok satu kaum duk sembahyang. Satu kelompok duk sembahyang. Wa ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Quran. Sepuak lagi, satu kelompok lagi duk baca Quran. Wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Sementara ada satu kelompok lagi pula duk mudzakarah tentang halal dan haram. Mana duk mengaji lah, dah ada ilmu, majlis pengajian, halaqah pengajian. Jadi daripada jawapan Abu Hurairah ni, dia kata, jawapan orang ramai
dakwah, duk belajar, duk buat majlis ilmu. Ada orang tu. Faqala lahum Abu Hurairah pun bila dengar jawapan aku tu, waihakum, banyak dapat sini. Kan? Kamu lampau ni seolah jalan betul lah. Waihakum ni kalau kita terima biasa celaka apa-apa. Kalau orang perhatian bengong pokokmu ni, kan? Kenapa? Fazaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah pusaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pusaka tu? Amalan bersolat, amalan baca Quran, amalan majlis ilmu. Ni macam kita buat ni majlis ilmu dia bagi. Jadi dalam masjid, daripada kisah ini kita dapat faham perkara ini terjadi di Madinah selepas wafatnya Rasulullah, dan masa Abu Hurairah pergi ke pasar itu ialah waktu yang bukan waktu solat. Faham? Siapa ada pergi Madinah dah? Angkat tangan. Seorang yang angkat tangan, ada yang tak pergi lagi? Dua. Itu saya nak tanya apa lagi? Dia dah pergi. Dua. Siapa lagi? Oi, takkan nak jaga, tak nak riak sampai tahap tu kot, kan? Tak ada apa. Dia pergi Madinah ni tak apa, angkat tangan tak apa, kan? Tak ada riak apa, biasa lah umrah haji, kan? Kalau waktu azan, waktu masuk solat, kedai jadi macam ni, pasar-pasar, kedai apa semua jadi macam mana? Mereka buat macam mana? Tutup kan? Tutup. Di Makkah Madinah ni, bila bunyi azan, semua tutup. Supermarket pun tutup. Tutup lampu siap. Yang kedai-kedai ni tarik dia punya kain, dia tutup dengan kain, dia pun sah, dia tak baik tutup. Di masjid juga saya tak tahu lah, sebab dia tutup tu kan, kita tak tahu lah. Tutup kedai dulu lah, tu relax kita buat malam dah dulu, kita tak campur lah, kan? Biar pilih apa lah. Jadi bila orang ramai duduk kat pasar, tengah aktif di pasar. Kalau kita di pasar di Sirapan, agak-agak orang tengah ramai ni pukul berapa? Pukul berapa? Petang. Orang balik jabat, kan? Maksudnya pada masa ni bukannya waktu solat. Kalau waktu solat tak timbul isu dah, semua tutup. Memang pasar Madinah apa pun tutup. Sekarang ni nak cerita benda ni berlaku, kisah anekdot ini berlaku ialah semasa bukan waktu solat. Orang duduk tengah ramai, tengah aktif di pasar. Tetapi kita katalah pukul 11 pagi ke 10 pagi lah kita kata, kan? 10-11 orang duduk tengah ramai kat pasar. Maknanya pada masa yang sama di masjid Nabi SAW, berdasarkan persaksian orang ramai yang daripada pasar pergi berlari, terpapar pindah masjid tadi, mereka kata, tapi kami nampak kat masjid tu ada orang duduk sembahyang. Bukan seorang, bukan dua. Dia kata kauman. Kauman ni ada satu kaum, maknanya ada satu kelompok, ada satu puak duduk sembahyang. Dia keluar tak tahu berapa orang dah tu. Adalah nampak sepuak duduk sembahyang. Begitu. Wa qauman yaqra'una al-Quran, dan satu puak lagi duduk baca Quran. Bukan satu orang, bukan dua orang. Bila dia kata qaum, wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram, dan satu puak lagi duduk mengaji tentang halal haram, duduk mengaji hukum hakam, duduk mengaji tafsir, duduk mengaji macam-macam tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kata duduk sembahyang, yang kata duduk baca Quran, yang ada kata duduk belajar ilmu ni, bukan waktu perdana macam kita ni maghrib isyak memang penuh masjid, pergi dah surau mana pun. Ada yang ustaz, ada yang majlis, ada yang orang. Ini cerita waktu pasar tengah aktif, maknanya bukan waktu solat. Kita katalah pukul 10 pagi, 11 pagi ke,
pukul 3 petang ke, pukul 5 petang ke, di Masjid Nabawi pada masa itu. Boleh tak tuan-tuan bayangkan? Maknanya di Masjid Nabawi pada masa itu ada saja orang yang sedang solat, ada saja orang yang sedang baca Quran, ada saja orang yang sedang belajar majlis ilmu. Itu perkara pertama yang kita nak faham. Perkara pertama yang kita nak faham. Jadi sekarang ni kita ambil pula masjid surau kita main letak depan kita. Kalau kita main pukul 10 pagi, ada orang tak? Jangan kata orang kunci rapat sah. Kena pula COVID ni, zaman PKP ni kan. Apa? Dia boleh sembahyang ni macam mana? Dia boleh buka surau kita ni sejam sebelum waktu. Sejam sebelum waktu kena tutup sejam selepas. Sejam sebelum, selepas. Maknanya antara tu kena kunci kan. Lepas tu dibuat arahan supaya sediakan tempat transit untuk solat. Kalau ada orang nak singgah kan, orang nak buat apa, kereta lah, apa taksi ke apa nak singgah semayang, ada orang musafir atau perjalanan nak singgah semayang, kena adakan sediakan tempat untuk mereka ni dapat solat. Betul? Arahan dia kan. Sebab apa? Kenapa? Kerana Dewan Solat Utama dikunci. Masjid Nabi SAW ini dia buka setiap masa. Bukan setakat buka tu masa dia tak kunci itu. Maksud buka tu ialah sentiasa ada orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala dengan 3 amalan utama dia. Hadis sebelum ni pun kita sebut dah benda tu kan. Yang ni ada 3 amalan utama. Yang pertama yang disebut dalam cerita ni ialah orang yang sembahyang. Sentiasa ada orang sembahyang di Masjid Nabi SAW. Bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, sepuak. Maknanya ramai. Dalam Masjid Nabi juga 9 masa ada saja orang untuk baca Quran, ada saja tadarus Quran, ada saja yang untuk belajar Quran, ada saja yang untuk belajar tajwid, ada saja yang untuk belajar hafazan dan sebagainya. Apa saja nama kata Quran ada saja orang tu buat. Yang ketiga, amalan utama yang wujud setiap masa, 9 masa di Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW ialah majlis ilmu. Dua tiang sana ada satu untuk mengajar, dua tiang sini ada satu untuk mengajar. Sampai lah ni pun kalau kita pergi Masjid Nabi, ada macam tu, ikut tiang, dia bukan ikut hari. Macam kita, hari ni Ustaz Saleh, hari esok Ustaz Muhammad, esok Ustaz, macam tu. Dia tak. Tiang ni Ustaz ni, tiang ni Ustaz ni, tiang sana Ustaz sana, betul? Kalau musim haji siap ada lagi halaqah untuk orang Melayu yang mengajak Ustaz Indonesia ikut bahasa Melayu. Pakat kita dah lah. Kalau bahasa nak dengar bahasa Perancis, pergi pula cari buat Afrika. Dia ada halaqah Perancis, kan? Kita pun dengar siang ni macam faham kita orang dua kan. Nak bahasa Arab, ada kalau Urdu. Jadi kita boleh pilih bahasa lah. Ini keadaan Masjid Nabawi. Maka kita kena letak masjid kita depan kita. Dan ini tahap yang kita nak bawa dalam masjid kita. Setiap masa ada saja orang yang solat, ada saja orang yang sedang baca Quran, ada saja orang yang ilmu, majlis ilmu, majlis taklim, majlis ilmu. Kita kena wujudkan. Kita kena bayangkan macam mana kalau surau kita ni setiap masa 24 jam ada orang. Ada orang saja yang sembahyang, ada saja yang baca Quran, ada saja yang buat majlis ilmu, yang belajar, yang mengajar. Itu. Bagi terbayang dulu dalam fikiran kita, bagi nampak dulu benda tu. Kalau kita tak terbayang pun tidak, macam mana nak jadi? Memanglah sekarang siapa nak hidup masjid 24 jam lah? Siapa suruh dia 24 jam? Kampung kita ni, qaryah kita ni bukan 2 orang ya lah. Kita ada berapa pintu qaryah kita ni?
pintu. Nak tu rumah. Oh, tu dia. 600 rumah ni, kalau seorang satu rumah hantar, satu wakil, pecah lama ada seorang kita. Kalau minggu pertama bulan Ramadan, tambah mana orang solat tarawih? Habis tak? Hak mana nama ada semin habis? Hak mana nama ada semin tu habis dah? Penuh. Habis tarawih dah ni. Kapek-kapek ni tak ada dah. Main pakai tikar gulung kan? Ramai orang. 600 rumah, bayang 600 rumah. Kalau 600 rumah digotong royong, semua sepaham, semua ada hasrat, semua duk terbayang, semua ada target nak tengok surau Al-Islah ini hidup 24 jam dengan orang yang memakmurkan mengamalkan amalan-amalan masjid macam Masjid Nabawi dulu. Agar orang tak boleh hidup pada 24 jam. Kalau 600 ni pangkat-pangkat lah, hantar wakil. Ambil shift lah. Saya nak tanya, apa benda yang 24 jam yang ada tu? Hospital 24 jam tak orang? 24 jam kan? Campur dengan orang sakit tu memang 24 jam lah. Pak tu dalam buat tu memang kaunter semua ni dia ada tutup. Tapi emergency tak tutup juga 24 jam. Nanti doktor tu tak balik tu, nurse tu tak balik tu. Balik. Tapi macam mana boleh hidup 24 jam? Sebab shift. Mereka dah hantuk dah. Katalah kaki kanan hospital tu ada 1,000 orang, mereka hantuk dah. 8 jam pertama ni berapa ratus orang. Doktor berapa ratus orang, nurse berapa ratus orang, ni berapa ratus orang. Mereka dah susun siap. Masuk shift 8 jam nombor 2, 8 jam on call pula ada semua. Sebab tu boleh buka 24 jam. Bukan daripada betapa ramai-ramai 24 jam. Tak balik. Tak ada rumah, tak ada apa-apa tak. Dia patok dah. Apa lagi yang 24 jam? Sekarang ni tak banyak lah yang 24 jam kan? 7-Eleven pun kena tutup dah ni. Kau dah buka balik dah 24 jam? Saya tak tahu pula. Dulu sampai pukul 8. Lepas tu dia sampai pukul 10. Lepas pada pukul 10 saya tak tahu. Buka dah? Kau dah 24 jam balik dah? Oh tak? 24 jam balik dah? Baiklah, saya tak pergi test lagi pukul 7 tu. Pukul 3 pagi ke tak pergi lagi lah kan. Tapi kalau betul, macam mana 7-Eleven ni boleh buka sampai 24 jam? Anas maju buka 24 jam dah? Belum? Dah tutup? Saya orang lama dah tak pergi. Tak tahu? Kau sedar nak mampu? Nampak macam sangat lah. Duk main Al-Maju ni kan. Tak tahu pada dia lah. Pukul 9 malam pun ngangak tu kan. Kenapa yang restoran boleh jadi 24 jam? Orang tak balik ke? Dapat orang kerja tu pergi masuk tu tak keluar dah, tak balik. Pesan tu. Walaupun duduk restoran kan? Masjid surau pun macam tu juga tuan-tuan. Kena buat shift je lah. Yang penting sekarang kita nak ke tak nak, kita mau ke tak mau, kita nampak ke tak nampak apa yang sepatutnya terjadi di masjid surau saya. Ni masjid Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi tahu, pesaka Nabi, miras warisan Nabi ialah di masjid kena ada sentiasa ada orang. Itu pesaka Nabi SAW. Sentiasa ada orang duk sembahyang, sentiasa ada orang duk baca Quran, sentiasa ada orang duk belajar ilmu. Itu pesaka miras Muhammadin, katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan kita ambil yang bahagian amalan itu saja, tapi kita kena tengok juga bila perkara itu dilakukan, maka kita dapat bukti daripada sini, riwayat ini, bahawasanya masjid Nabi SAW walaupun bukan waktu salat, sentiasa ada orang dalam. Ada orang Madinah tak buat kerja apa pun duduk masjid dah. Sebab apa? Orang kat pasar dah. Maksudnya ada orang kat pasar.
masa tu. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, memakmurkan masjid ini. Buku berapa dah ni? Sikit lagi. Yang memakmurkan masjid ini kita faham dah. Sekarang 24 jam kena buka, mesti ada amalan-amalan yang utama ni, sembahyang, Quran, ilmu. Yang lagi satu yang kita kena faham, memakmurkan masjid ini bukan sekadar yang tiga. Sembahyang, kita tahu lah sembahyang dalam masjid. Baca Quran, kita tahu lah baca Quran dalam masjid. Satu lagi, yang majlis ilmu, kita tahu lah buat kuliah dan sebagainya. Tapi kita sedar atau tidak, satu lagi amalan yang dalam riwayat ini menunjukkan salah satu daripada sebahagian daripada amalan memakmurkan masjid ialah amalan ajak orang pergi masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walaupun dia berada di pasar, tetapi dia mengajak orang daripada pasar pergi ke masjid. Itu juga adalah sebahagian memakmurkan masjid. Maka surau kita ni juga kena ada juga usaha untuk dia mengajak orang, jemput orang daripada tempat lain masuk masjid. Selain menghidupkan amalan masjid tiga saja, kita dengar tadi tu kena ada orang sembahyang, ada orang baca Quran, ada orang buat majlis ilmu, majlis ta'lim. Dalam masa yang sama, kena ada juga ajak orang main masjid, jemput orang, pujuk orang. Tengok macam Abu Hurairah, dia bukanlah kata pilih, wahai orang-orang ni, pergilah kamu ke masjid. Tak semestinya lagu tu. Tapi dia trik, tengok kan, cerita pula harta dia bagi melompat semua. Tapi nak bagi tahu, yang tak trik tu tak kisahlah, apa yang sesuai lah. Tetapi nak ceritanya, usaha dia ada orang pergi masjid ini juga sebahagian daripada memakmurkan masjid, amalan mengimarahkan masjid. Jadi kita ni, selain kita hidupkan amalan yang dalam masjid, amalan mengajak orang datang masjid juga perlu dihidupkan. Perlu dihidupkan. Para sahabat biasa saling mengingat, saling mengajak. Kalau kita baca lagi hadis-hadis yang lain, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, masa dia jadi Amirul Mukminin, masa dia jadi khalifah, satu subuh dia jadi imam. Biasalah Amirul Mukminin jadi imam. Assalamualaikum, assalamualaikum, apa semua zikir dah, dia mohon doa apa siap. Dia pun tengok, tak nampak nama seorang sahabat nama Sulaiman. Sulaiman ini dia sahabat Nabi, maknanya dia sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semasa dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kecil lagi, umur 6-7 tahun. Sempatlah wafat Rasulullah tu, dia umur baru 6-7 tahun, muda. Tapi dia pernah tengoklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia ni level tahap sahabat. Jadi dia ni banyaklah terlepas, tak bersama dengan Rasulullah. Dia tidak membesar tu bersama dengan didikan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sulaiman ni, dia dah besar dah semua, dewasa semua. Dia ni diberi kerja oleh Sayyidina Umar untuk jaga pasar. Dia bahagian rela. Dia rela di rong pasar Madinah tu. Dia rong tengok malam-malam pukul 3 check point 1. Dia rong pula check point 2. Rong pula check point 3. Rong pula macam tu. Jadi Sayyidina Umar tengok, Leman, di mana Leman? Tak nampak. Tanya, ada nampak Leman? Mana tahu takut datang tadi sakit perut, kabur kan balik. Oi, tanya, memang tak nampak dari tadi. Semua kata tak nampak. Oi, apa Sayyidina Umar buat? Main ikut aku, kita pergi rumah Leman. Pergi rumah Leman. Assalamualaikum. Keluar mak dia. Waalaikumsalam ya Amirul Mukminin, ada apa main pagi-pagi ni? Katanya Sayyidina Umar, Amir, tak nampak Leman tadi. Dia tu buat apa? Sihat ke? Tak sihat ke? Nampak tuan-tuan? Mak dia buat abang kata dia, Leman ni dia duduk sambil jaga kedai tu. Dia tu tahajud malam tadi. Dia tahajud punya lah bersungguh. Lahir dekat sumur tu mengantuk. Tak mengantuk, tak tahan dah mata, leno. Jadi subuh tadi tak cepat nak pergi jemaah di surau, di masjid Nabawi.
Dia reno, dia semayang kat rumah kan. Oh, Sayyidina Umar panggil Eman tu ni. Mai pergi nak lecture lawan tu. Eman kata Sayyidina Umar, aku lebih suka untuk solat subuh 2 rakaat berjemaah tu lebih aku suka daripada dapat solat seluruh malam. Daripada aku bersolat tahajud seluruh malam tu, nak compare, nak banding dengan 2 rakaat subuh berjemaah, itu lebih aku suka lagi, kata Sayyidina Umar. Jadi nak beritahu para sahabat ini, mereka tengok ini kita kawan 2 minggu dah tak main surau. Pada imam tak tanya, Bilal pun tak tanya apa, dah tak ada lah. Apa Pak Mat kita nampak tak nampak, outstation ke out dunia dah apa. Kita tak jangan apa tuan. Sebab apa, bagi kita datang tak datang sama saja. Yang penting aku datang. Sahabat tidak macam tu, Rasulullah tidak macam tu. Para sahabat yang besar-besar mereka faham. Sebab itu mereka akan ambil cakna, mereka akan ambil tahu, mereka akan usahakan. Tengok ada orang tak main, terus tanya. Baru satu waktu dia tak main, tanya abang tu, pergi rumah tu, bentuk 2-3 orang hampir main. Apa pasal tak datang? Sakit bro, outstation ke, di luar kawasan, atau macam mana? Nampak tak macam mana para sahabat ini gotong royong dalam saling mengingat antara mereka, saling mendorong sesama mereka untuk datang rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu amalan mengajak usaha, mengajak orang datang rumah Allah, datang masjid surau ini juga satu sebahagian daripada memakmurkan masjid. Bukan setakat ustaz tu mengajar, bukan setakat kita pakai semayang, bukan setakat kita pakai baca Quran dan sebagainya, itu sahaja. Tetapi ada satu lagi amalan. Dan amalan ni bukannya tanggungjawab AJK biru dakwah saja. Kita ni main biru sana, biru sini, dah lah. Hampa 5 orang ni biru dakwah, hampa cerita lah, apa mana cerita, kamu fikir lah kan. Aku tak ada apa, aku datang doa. Cukup azan main, aku main. Azan bunyi, aku main kan. Tak boleh lah betul. Bunyi lah. Bunyi dah. Penuh sopan santun ada bunyi. Bagus tu. Selalu buat dua punya kan. Wanting. Yang Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, perempuan saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kena letak perkara ini, kehidupan para sahabat ini di hadapan kita. Contoh teladan para sahabat ini, pedoman yang ditunjuk oleh para sahabat Nabi SAW ini, kita nak letak depan kita. Inilah kehidupan mereka yang menyebabkan Allah Ta'ala suka. Inilah dia. Jadi insyaAllah daripada cerita kita malam ni, yang kita baca daripada kitab Hayatus Sahabah, yang kita pilih riwayat ini, semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita semua ambil tanggungjawab, fikir sama-sama macam mana akhirnya matlamat akhir kita, masjid kita, surau al-Islam kita ini akan diimarahkan 24 jam. Dulu saya sebut, saya juga kata dibuka 24 jam. Rupa mereka faham buka pun tak kunci pintu je. Habislah hidang duit, habislah hidang, habis aircon semua, menangkut lah kan. Rupanya mereka tak kunci saja. Orang tak ada. Bukanlah maksud tak dibuka 24 jam tu rasanya setakat tak kunci pintu. Tak kunci pintu, habis lah barang dalam masjid ni. Maksud yang kata dibuka 24 jam tu, sentiasa ada orang memakmurkannya 24 jam sehari semalam. Itu maksudnya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik untuk kita faham cakap tu dulu. Kita dapat faham, kita timbul keinginan dalam diri kita untuk kita bagi masa pada masjid surau kita ini, dan untuk kita usahakan macam mana masjid surau kita juga dapat hidup 24 jam macam Masjid Nabawi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya kita dapat sampai
tolonglah ceritakan benda ni. Poin-poin yang saya cerita tadi, tolong cerita balik. Cerita dia pun tak ingat baca hadis tu, tak apalah. Cerita boleh, kan? Atau lah malam tadi ustaz cerita Abu Hurairah dia pergi pasar Madinah macam mana. Tu macam tu je pun. Yang tu tak payah ada tauliah, tuan-tuan. Jangan risau. Kan? Dia tak payah. Ni aku nak cerita, tengok lah, ni aku ada tauliah. Ni aku nak cerita kan. Tak payah, tu tak apa. Tapi kita kena cakap jujur lah. Aku pun tak tahu ni, aku dengar ustaz Gunawan cerita malam tadi kitab Hayatul Sahabah. Ya, ni kuat dah sikit kan. Cerita lah. Abu Hurairah ni satu hari dia pergi pasar Madinah, tengok-tengok orang duk kalut kat situ. Tiba-tiba dia pun nampak dia buat istihar. Ni apa ada semua ada. Allah ada kat sini buat tambah tu. Harta pesaka Nabi tu. Bagi-bagi tu. Oh, mereka tu kopi kan. Macam tu tuan-tuan, kita kena cerita, kita kena sambung, kita kena sampaikan mesej ini supaya satu masa seluruh ahli qaryah kita faham masjid surau ni kena hidup 24 jam. Ni amalan dia 1, 2, 3, 4 amalan. InsyaAllah di riwayat-riwayat yang lain, jika kita ada masa lagi, ada jodoh bertemu lagi pertemuan kita, InsyaAllah kita sambung dengan riwayat-riwayat lain sehingga jelas dalam fikiran kita apakah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam Masjid Nabawi. Jangan kita ambil hatam buat masjid saja, hatam buat kubur saja, hatam warna cat masjid cantik, buah kapet bagus, lampu pun banyak bagus, lampu pun bagi banyak, bagi terang. Tahu Masjid Nabawi ni Rasulullah sempat sembahyang ada pelita ni setahun. Tahun 9 Hijrah, tahun dari syur. Kita pasang pelita lah, nampak gelap sangat. Pasang lampu pelita ni, sirat. Okey dah. Okey dah tu baru pasang. Rasulullah sempat sembahyang dalam terang ni setahun kan. 10 Hijrah Rasulullah meninggal, wafat. Kita ni lampu lagi banyak daripada jemaah. Dia punya cahaya bukan dalam dia semua, melepas sampai kat luar nak cakap. Orang lain tak payah pasang lampu lah. Masjid-masjid kita ni, Masya Allah, Alhamdulillah. Ekor ada berapa? Banyak Allah. Ekor ada berapa banyak? Jadi kita nak bagi semua faham. Boleh tak? Kita cerita-ceritakan. Kita sembang, borak-borak. Bukanlah nak suruh buka kitab tak. Kita cakap. Dia kena mulakan dengan cakap. Bila kita mula cakap perkara yang betul, sampai satu masa Allah akan sebarkan apa yang kita cakap dan perkara itu akan jadi betul, insyaAllah. Tapi kalau kita cakap pun tak lagi, lambat. Tapi kita mula cakapkan, mula cerita, mula sembang, mula kita muzakarahkan, bincang-bincangkan, insyaAllah satu masa umat akan datang kepada kefahaman yang sama, insyaAllah. Semoga Allah selalu tafiat kita cakap kali ini. Saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fa in kana sawaban fa min Allah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa min asy-syaitan, jika ada salah dan silap maka itu adalah kelemahan saya dan juga syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, dan maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين والشكر له شكر الحامدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillah.